Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أما بعد Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid Kota Damansara, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada malam ini. Alhamdulillah, kita masuk pada 1 hari bulan Muharram pada maghrib ini. Mudah-mudahan malam yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa saya akan sambung lagi perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. Kita masih lagi dalam golongan yang ke-11 yang disenaraikan dalam kitab ini, yang bakal menyesal dan menjadi orang-orang yang rugi seandainya mereka mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah, iaitu golongan yang disebut orang yang suka melaknat dan yang suka mengumpat. Saya akan sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 72 pada perenggan yang di bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Namun begitu, ada juga kaum yang dizalimi, maka mereka itu dikecualikan Allah dari kelompok orang yang terang-terang menyatakan kejahatannya, seperti mana yang disebut dalam maksud firman Allah surah An-Nisa,
ayat 148 yang bermaksud Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan berterus terang, kecuali orang-orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, malam ni kita sambung lagi perbahasan menggunakan kitab yang saya sebutkan tadi, yang mengingatkan kepada kita dalam apa keadaan sekalipun, dalam apa sudut sekalipun, sebagai orang Islam kita wajib menjaga dan memelihara segala ucapan mulut kita. Segala apa yang kita lontarkan, butiran perkataannya, mestilah kita berhati-hati supaya butiran perkataan itu tidak menjadi bebanan dan dosa yang banyak kepada kita. Kerana kita lihat akhir zaman ini juga banyak manusia yang pandai bercakap, tetapi percakapannya menjurus kepada dosa, menjurus kepada perkara-perkara yang agama tidak redha, yang agama tidak benarkan dia bercakap. Dia bercakap dalam keadaan menghina manusia, bercakap dalam keadaan memaki hamun, menghina ajaran Islam, menghina Allah pun ada juga, memaki hamun Al-Quran, memijak Al-Quran, macam-macam lah kita tengok mutaakhir ini. Jadi sebab itu bila kita ni jenis orang yang mengaji, jenis geng masjid, geng surau, geng kuliah, mudah-mudahan kita mendapat sedikit peringatan-peringatan supaya kita lebih berhati-hati daripada melemparkan perkataan-perkataan yang buruk, kalimah yang tidak baik, yang tidak elok. Sebab manusia ni tuan-tuan, dia bila menyembang ni dia suka cakap benda yang tak best, yang bukan tak best, benda yang berdosa. Itu yang best. Kalau kita menyembang cerita benda betul, benda fakta, memang tak best. Pergi beraya rumah orang, contohlah kalau raya lah, pergi beraya, bila menyembang tu dia mau ada cerita yang sensasi, baru habis air gas tu 3 botol kan? Sebab seronok menyembang, bercerita, mengumpat. Tapi kalau cerita benda betul ni tuan-tuan, dia tak jadi apa sangat. Itu nafsu kita. Betul lah apa yang diperingatkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda yang baik-baik sahaja, ataupun kalau dia tak tahu nak cakap benda baik, Nabi nasihatkan lebih baik dia diam. Itu prinsip yang Rasulullah ajar pada kita. Nak cakap boleh, tapi pastikan benda tu baik. Tak reti lah ustaz nak cakap benda baik, ambil pilihan nombor 2, diam. Yang banyaknya tak reti cakap benda baik, bercakap juga. Tak faham hukum hakam agama, sama naik macam ulama juga bercakap. Akhirnya rosak, akhirnya salah, akhirnya keluar statement yang tak betul dan macam-macam, merosakkan ahli masyarakat. Jadi kerana itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita kena jaga lisan kita.
Baik, saya sambung lagi bacaan. Di dalam Al-Quran terdapat peringatan agar tidak mengucapkan perkataan yang palsu dan menjadi kesaksian yang palsu, agar Muslim mengetahui tanggungjawab kalimah yang diucapkan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana maksud firman Allah surah Al-Hajj ayat 30, maka jauhilah olehmu berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan yang dusta. Jadi tuan-tuan, Quran juga ingatkan kita jangan menyalahguna perkataan, jangan cakap benda bohong, jangan jadi saksi yang palsu. Saksi palsu ni tipu lah. Dia mengaku jadi saksi tapi bohong. Saksi bohong dia panggil. Bila saksi bohong, apa yang dia ucap, dia mengaku tu juga adalah benda yang tak betul. Jadi tuan-tuan, kita semua ni masih ada ruang yang Allah Ta'ala beri pada kita. Dan alhamdulillah malam ni Allah izinkan kita menghirup udara 1444 Hijriah, 1 Muharram. Alhamdulillah. Bermaksud usia kita makin meningkat. Makna makin sikit lah, makin dekat dengan kematian. Dan tugas kita sebenarnya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita kena siapkan betul-betul bekalan-bekalan yang terbaik, termasuklah yang saya baca dalam perenggan tadi. Bila kita boleh mengelakkan bercakap benda-benda bohong ni, sebenarnya kita sedang melatih diri kita menjadi insan yang bertakwa, menjadi manusia yang beriman, jadi manusia yang baik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab iman dan takwa ni benda yang sangat besar, dan ia menjadi asas dalam hidup seorang Muslim. Saya ambil satu contoh. Yang kita sambut Muharram ni, Ma'al Hijrah awal Muharram ni, biasanya kita akan ada slot ceramah khas Ma'al Hijrah dan sebagainya. Mungkin pihak masjid dah atur lah untuk tuan-tuan. Saya ambil satu poin dalam hijrah. Hijrah ini tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, cerita dia pindah. Sahabat duduk di Mekah, kena bergerak pergi Madinah. Masalahnya hijrah yang mereka hadap pada masa itu, mereka dipaksa oleh musuh. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan juga yang belum Islam pada masa itu, untuk mereka hijrah ni bersyarat. Abu Jahal kata, kalau korang nak ikut Muhammad pergi Madinah, boleh, tapi sehelai sepinggang. Duit ke, harta ke, aset ke, kenderaan ke, unta ke, apa pun tak boleh bawa. Itu hijrah. Sebab itu dalam nasyid hijrah tu kan disebut hijrah itu pengorbanan. Tuan-tuan, pergi Madinah tak pernah pergi, kan? Sahabat tak pernah sampai Madinah, sebahagian besar tak pernah sampai pun. Yang kedua, tak tahu apa benda dekat Madinah tu. Makan minumnya tak tahu lagi, tempat tinggalnya tak tahu, penyesuaian hidupnya tak tahu. Tinggal pula anak bini di Mekah, sehelai sepinggang berjalan pergi Madinah. Benda ni tuan-tuan, hijrah ni benda besar.
Tapi sebab apa majoriti sahabat Nabi yang mulia ni lepas ujian hijrah itu? Sebabnya Nabi dah tanam akidah iman, takwa dalam dada mereka dengan begitu hebat selama 13 tahun. Itu saya sebut tadi, bila iman tu dah menebal dalam dada kita tuan-tuan, insya-Allah marilah ujian besar mana pun beres. Sahabat ni boleh hijrah ni sebab apa? Iman dalam dada tu kuat. 13 tahun Nabi tanam akidah. Masa di Mekah tu 13 tahun tu semua ayat yang turun soal iman, tauhid, qul huwallahu ahad, jangan syirik, jangan sembah berhala, Allah yang esa, Allah yang satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu je ditanam 13 tahun. Ibadah lain belum lagi tuan-tuan. Masa tu proses mentauhidkan Allah. Jadi bila Allah tu dah duduk dalam dada ni, mari perintah hijrah yang besar ni tuan-tuan, dia jadi kecil depan sahabat sebab iman dah kuat. Jadi hari ni tuan-tuan, kita hidup ni bergelumang dengan ujian. Kalau tuan-tuan baca doa akhir tahun sebelum maghrib tadi, lepas asar dan awal tahun lepas maghrib tadi, baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Baca pun okey kan, tak baca pun tak apalah, sekejap lagi bacalah. Kadang-kadang kita ni benda itu pun nak jadi gaduh kan, bid'ah lah, tak betul lah, doa je tuan, tak ada apa masalah kot. Jadi dalam doa awal tahun yang kita baca lepas maghrib tadi ni, antara yang kita minta pada Allah, ya Allah, berikan kami kekuatan, lindungi kami daripada hasutan iblis, syaitan dan kekangan hawa nafsu. Itu antara isi doa yang ulama susun lah dalam doa yang kita baca tu. Atau ikut tuan-tuan lah, nak doa apa bahasa Melayu pun bantai je lah, tak ada apa pun kan. Cuma saya pointkan doa tu, kita minta setahun ke depan ni supaya Allah lindung kita dari angkara kejahatan bisikan jin, iblis, syaitan dan juga kejahatan hawa nafsu kita. Sebab kita tak ada kekuatan tuan-tuan, kena minta dengan Allah. Kita kena minta kekuatan tu daripada dia. Sebab kita ni nothing, kita ni tak ada apa tuan-tuan. Dan syukurlah Allah hantar Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat baginda yang mulia memperjuangkan Islam, berhijrah, berperang dan sebagainya, yang menjadi asbab kita Islam sehingga malam ini. Alhamdulillah. Ini nikmat besar tuan-tuan. Nikmat ni kita takkan rasa tuan-tuan selagi benda tu belum diangkat daripada kita. Selagi ada, kadang-kadang orang tak rasa nikmat. Selagi ada, orang tak rasa nikmat. Bila tak ada tuan-tuan, baru rasa. Ni tuan-tuan boleh duduk, ibu-ibu tak, duduk bersila elok-elok dalam masjid kita ni, dengan niat etikah dalam masjid sekali. Kita boleh duduk dalam keadaan tenang, relax, santai. Ini nikmat tuan-tuan, jangan main. Ada satu penyakit dalam dunia ni, nama dia vertigo. Tuan-tuan mungkin tahulah, vertigo ni dunia berpusing, kita seorang je rasa. Saya ada kawan saya, kawan baik, classmate, meninggal awal tahun.
dia ada sakit, dia ada ni lah ketumbuhan di kepala kan, tapi dia pernah kena vertigo sebelum meninggal. 2 minggu lepas jumpa member juga, anak murid pun sama kak, ustaz doakan saya baru ni kena vertigo Ustaz. Dunia berpusing, berdiri tak boleh, duduk tak boleh, baring pun tak boleh. Tuan-tuan rasa nak buat apa? Semua tak boleh tuan. Ni berpusing dunia ni berpusing. Dia kata kalau saya berjalan Ustaz macam orang mabuk minum toddy. Sengit jalan. Tak boleh jalan Ustaz. Jalan mesti tumbang punya. Kalau tak ada orang pegang memang jatuh. Tapi kalau ada orang pegang pun kita berjalan tu berpusing. Allahu akbar. Tak tahulah dia sangkut mana dalam otak ni kan. Allah uji masing-masing. Tapi kita syukur tuan-tuan, boleh duduk dalam masjid kita ni elok-elok mengaji apa semua dah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, hijrah ajar kita iman ni mesti kena perkemaskan. Bila ada iman dalam dada kita, marilah apa ujian sekalipun beres, insya-Allah. Kita dah hadap satu zaman yang agak kritikal juga tuan, 2-3 tahun lepas dengan ujian Covid ni kan. Ramai orang yang kecundang, ramai orang yang putus asa, ramai orang yang seolah-olah buat keputusan macam tak ada agama walaupun dia orang Islam. Bila Allah uji dengan Covid yang sangat dahsyat itu hari, ramai yang putus asa, ramai yang mengeluh, ramai yang komplain, ramai yang dah macam bercakap tak ada Tuhan. Allahu akbar. Tapi bagi kita orang beriman ni tuan-tuan, apa pun cerita dia Allah Ta'ala tuan-tuan. Apa hal? Allah Ta'ala dulu kan? Sebab dia segala-gala tuan, bukan kita. Kita tak ada apa pun. Dia yang atur, dia yang susun kita datang malam ni, dia yang atur kita. Dia yang takdirkan tuan-tuan datang Masjid Kota Damansara malam ni, yang menonton live semua ni, dia yang gerakkan hati kita singgah tengok live ustaz-ustaz yang ada. Bukan kita. Kita tak ada apa tuan-tuan. Tak usah belagak besar, kita tak ada apa. Nak sembang besar apa tuan-tuan? Kena hujan 2-3 titik renyai-renyai, terus bersin, terus resdung, terus demam. Apa handal kita? Allah baru titik air je, bukan batu turun daripada langit. Air tuan-tuan, air hujan. Air je, bukan sakit pun kan, tapi kena pening, demam, macam-macam penyakit keluar. Jadi apa pun dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita kena balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah ingatkan tadi, bercakap tu jangan tipu, jangan jadi saksi palsu dan sebagainya. Baik, saya sambung lagi tuan. Agar kita tidak lalai dan tidak dijerumuskan oleh kealpaan, maka ada baiknya kita perhatikan nasib yang dialami oleh orang lain yang disakiti oleh orang yang berlidah kotor dan berperangai buruk. Maka perhatikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dengan sabdanya, sesungguhnya seorang akan mengucapkan suatu perkataan yang ia tidak mengetahuinya dengan jelas, namun menyebabkannya tergelincir ke dalam neraka yang luasnya seluas timur dan barat. Allahu akbar. Nabi pesan pada kita tuan-tuan, ada orang tak tahu bercakap juga, tak reti nak bercakap juga, yang akhirnya percakapan mereka salah, silap menjadi dosa, dan akhirnya mereka dihumban ke dalam neraka yang Nabi sebut luasnya seluas timur dan barat. Sangat luas tuan-tuan, neraka ni jangan buat main-main. Jadi sebab itu saya bercakap, tuan-tuan bercakap. Bila kita bercakap ni tuan-tuan, biar kita cakap benda yang bidang kita lah, itu bahasa mudah.
Tuan-tuan kontraktor, sembang bab kontraktor, itu bidang kita. Tuan-tuan pemain motor, sembang bab skru, karburator, bab brake, tayar, tiup, itu bidang kita. Kita orang agama sembang benda yang kita faham bab agama, sebarkan cerita pada manusia. Ni kadang-kadang manusia ni dia tak tahu, dia cakap ikut sedap mulut, tuan-tuan. Kita tengok dalam sebulan ni berapa banyak orang hina agama. Bercakap agama ni macam tak ada rasa bersalah. Tuan-tuan, kita buat ibadah korban ni hari tu, 2 minggu lepas kan, kita buat korban. Ada orang cakap bab korban, dia kata ibadah korban ni entah ya ke tidak. Mimpi Nabi Ibrahim tu entah ya ke tidak katanya. Tengok tuan, berani tak berani manusia akhir zaman. Benda ni tuan-tuan, ilmu Allah ni luas. Kami jadi ustaz ni, ustazah juga yang lain-lain, asatizah, dalam kami berdakwah macam ni tuan-tuan, tambah sekarang ni ada online macam ni kan, buat live semua, lagi macam-macam kena tuan. Kena sindir, kena kata, kena perli, kena maki, kena hamun, semua dia. Semua dah rasa kan? Tapi kita tak peduli semua tu. Kita jalan je. Kita buat live macam ni tuan-tuan, saya buat live ni 4 ada telefon ni, campur masjid punya. Ada orang kata saya jual agama sebab menunjuk masa ceramah. Tak kepening. Dia kata ustaz telah menjual agama dengan harga yang murah. Sepatutnya benda baik ustaz kena sembunyikan, seperti mana ustaz sembunyikan kejahatan ustaz. Sekali dengar macam ya je tuan-tuan, macam betul je, tapi mungkin dia tak faham konsep. Kalau ceramah sembunyi-sembunyi macam mana tuan-tuan? Bila nama kuliah ceramah, mesti ada orang datang tak? Mesti ada orang dengar. Oh, dia kata tak boleh riak, jual agama. Orang yang buat maksiat kau tak bising pun. Orang yang ajak orang masuk syurga, ingatkan dosa neraka, yang tu yang dikalutnya tuan-tuan. Mana nak campak konsep dakwah yang Rasulullah ajar? Kebaikan itu mesti diwawar dan disebarkan. Kalau saya tak ada live malam ni, tuan-tuan sajalah yang dengar. Yang beratus-ratus lagi yang duduk jauh-jauh daripada kota Damansara ni melopong tuan-tuan. Kalau kita tak share video-video yang viral hari ni, macam-macam doa-doa awal tahun, akhir tahun, orang tak tahu. Kalau kita tak remindkan, oh kita ni dah duduk 1 Muharram ni, maghrib ni dah masuk 1 Muharram, kita tak cerita pada orang, orang tak tahu. Kebaikan tidak disebarkan. Bila kebaikan tak sebar, yang dalam TV radio pula banyak sebar benda tak elok, lama-lama jahanam tuan-tuan. Sebab itu saya kata tadi, bila kita bercakap, biar kita tahu apa yang kita cakap. Bercakap tu, tapi susah tuan-tuan. Orang bercakap ni dia tak mikir kan? Dia kira dia belasah dulu, nantilah kena kecam kau-kau punya, minta maaf. Senang hidup. Senang hidup tuan-tuan. Tak. Yang kita tengok Maryam Hadid, tuan-tuan kenal Maryam Hadid? Tak kenal. Yang buat video, dia orang Lubnan kot. Tengok profil dia Lubnan kan. Dia mengaku jadi Rasul perempuan yang pertama.
Lepas tu dia buat video hina Islam, hina semayang, hina puasa, hina Quran. Banyak video dia. Habis kalau kebaikan kita tak sebar, biarlah benda-benda macam tu yang tersebar. Macam tu. Itu yang kadang-kadang kita tak faham, tuan-tuan. Dan saya pun tak cek akaun Mariam ni entah dah kena blok ke belum. Sebab 2-3 hari lepas memang kita dah kempen suruh semua pergi report akaun dia dalam TikTok. Tapi setakat sehari dua lepas kita bagi tahu tu, tak ada apa tindakan. Tu yang sedih tu. Masih ada akaun dia, tak tahu malam ni tak cek lagi. Kita pun banyak benda lain nak cek, tuan. Bukan itu je kerja kan. Tapi usaha kita buatlah. Hina Nabi, mengaku jadi Nabi wanita yang pertama. Apa benda, tuan-tuan? Dah tak ada kerja manusia. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, untungnya tuan-tuan mengaji ni, supaya kita ni diingatkan dengan kebaikan. Bercakap biar bidang kita, tak reti tanya orang yang tahu. Saya reti sikit-sikit bab-bab agama, sikitlah, bukan handal sangat, sikit-sikit. Kereta saya rosak, saya kena hantar workshop juga, tuan-tuan. Biar pomen yang mahir tu repair kereta kita. Baru settle dengan baik lah, baru jadi elok. Jangan kita semua kita nak rodok, semua kita nak buat. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, ambillah pengajaran dalam hijrah juga. Nabi tak buat kerja hijrah ni sorang-sorang, tuan-tuan. Kan Nabi agih-agihkan tugas. Nabi nak bagi tahu pada kita, jangan mandai-mandai semua kita nak buat. Nabi suruh Saidina Ali bin Abi Talib ganti tempat tidur dia malam tu. Strategi lah. Nabi suruh Amir bin Fuhairah, ada riwayat lain sebut Amir bin Fahirah radhiyallahu anhu, bawa kambing gembalaan dia, padamkan tapak kaki Nabi, tapak kaki Abi Bakrin, tapak kaki Abdullah bin Abi Bakrin, tapak kaki Asma binti Abi Bakrin. 3 hari berturut-turut bawa kambing pergi menternak macam itulah, mengembala. Padahal nak padam tapak kaki. Nabi arahkan Asma bawa makanan naik atas gua Sur. Allahu Akbar. Asma pula syarat mengandung, tuan-tuan. Kita yang lelaki tak mengandung ni pun naik gua Sur, turun pakai helikopter, tuan-tuan. Tak larat nak naik. Saya semua hidup pergi umrah haji tak pernah naik gua Sur. Gua Hira pun boleh lah, berapa kali naik itu pun memikir 14 kali sebelum panjat. Mikir-mikir aku naik ni sekarang tak turun ni kan. Dah tak larat dah kita pun. Asma syarat mengandung, tuan-tuan. Naik atas gua, bawa makanan kat ayah dia Abi Bakrin, dekat Rasulullah, apa semua. Strategi. Nabi agih tugas. Nabi suruh Abdullah bin Abi Bakrin, anak lelaki Abu Bakar, jadi perisik, jadi spy dekat Mekah. Duk kedai-kedai kopi, dengar Abu Jahal, Abu Lahab menyembang apa, malam naik tidur dengan Nabi, bawa maklumat. Kan hebat tu. Agih-agih tugas. Bukan Nabi buat seorang, tuan-tuan. Sebab Nabi nak ajar kita, bukan semua benda kita boleh buat. Tuan-tuan tengok orang yang pakar dalam dunia ni kan, dia bukan pakar semua benda, tuan-tuan. Ada orang pakar bahagian piping, bab pipe, kepala pipe, meter air, semua bab-bab air, meter piping, semua dia handal. Dia pakai itu je. Masuk elektrik, dia cucuh wayar, kena current, mati syahid terus. Dia bukan bidang itu. Dia pakar piping, bukan pakar wiring. Ada orang kelebihan dia bab wiring ni memang kemas.
Dia tahu mana wayar bumi lah, wayar itu, wayar ini kan. Warna coklat, warna hijau, warna macam-macam warna lah. Dia tahu. Kadang orang repair kat rumah kita kita kata nak tutup ke main switch, tak payah ustaz, biar je katanya. Handal betul Muhammad ni. Dia tahu kan switch tu boleh mengganggu ke tak, wayar tu current sampai ke tak, dia buat kerja tu boleh short ke, dia tahu. Kita apa-apa main switch katup dulu tuan. Takut sebab kita tak erti kan. Kita bukan bidang itu. Jadi handal-handal manusia ni tuan-tuan, dia bukan pakar semua benda dah. Habis tinggi 2-3 benda je dia reti, dia pakar betul. Lain tu dia tak pandai. Allah bagi seorang sikit tuan-tuan. Jadi kita nak menyombong buat apa? Kan? Kita nak rasa kita lah paling bagus di kota Damansara ni, dah kenapa kita? Jadi sebab itulah tuan-tuan, ambil semangat hijrah ni, kita muhasabah diri. Malam ni banyakkan berdoa lah tuan-tuan. Itu je lah kan. Sebab doa ni dia senjata orang beriman tuan-tuan. Ada duit ke tak ada duit ke, miskin ke kaya, semua orang boleh berdoa. Dia tak ada modal besar, tak perlu duit, tak ada. Dia angkat tangan, bismillah, minta. Jadi kadang-kadang kita rasa rugi sebab kita tidak berdoa dengan bersungguh-sungguh. Allah pula sebagai Tuhan, jenis dia memang dia menunggu-nunggu je doa hamba-hamba dia. Allah ni get ready 24 jam tuan-tuan. Dia tengok je apa hamba aku nak minta ni malam-malam tahun baru ni kan. Apa yang hamba aku nak, apa hajat-hajat hamba aku ni, Allah get ready je tuan-tuan, nak bagi tak bagi. Kita tak minta, confirm tak dapat. Minta, betul lah belum tahu dapat, tapi peluang nak dapat tu ada, minta lah. Doa yang baik-baik kan, untuk negara kita, untuk jamaah kita, untuk masjid kita juga, doa yang baik-baik. Sebab kita tak tahu ke depan ni nak jadi apa benda, kita pun tak tahu kan. Kita nak kelangsungan yang ada ni terus, kalau boleh lah, tak kuliah-kuliahnya jalan terus, pengajian-pengajiannya, program-program. Saya tengok program korban tuan-tuan tu hari hebat kak. Siap ada lembu sado 2-3 ekor kan, 2-3 ekor lembu sado. Tempat lain jarang ada lembu sado kan. Lembu sado ni biasanya yang buat ni geng Bangla dekat Selayang kat Pasar Borong kan, geng-geng Myanmar, Bangla, yang tu korban mereka dahsyat tuan-tuan. Memang betul-betul korban punya kan. Kita nak bayar 800 satu bahagian pun bergaduh tuan. Lepas tu minta syurga Firdaus. Penat agak kadang-kadang kan. Tapi tak apalah tuan-tuan, benda ni ke depan kita boleh baiki balik. Kita baru habis korban ni, longgok duit sebulan RM50 ke 100 simpan asing untuk duit korban tahun depan. Jadi dengan kaedah itu kita boleh buat korban tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun boleh korban, tak ada alasan. Ni bila ajak aja, mahal lah 800.5, dan kau tak menyimpan, memanglah mahal. Tak, cuba kita menyimpan sebulan-sebulan sikit-sikit, ringanlah sikit. Maksud dia gitulah. Sebab kita nak buat ibadah ni pun tuan-tuan, kena ada plan. Macam mana Nabi hijrah tu ada plan. Asbabnya dengan izin Allah, Nabi susun strategi yang hebat ketika hijrah. Asbabnya biiznillah hijrah Nabi berjaya, lulus. Jadi kita nak buat apa pun kena ada plan lah kan. Tuan-tuan nak pergi haji bila, kena ada plan. Walaupun kalau tengok surat tabung haji itu seram juga tuan, 2120 kan, tahun 2100 giliran Ustaz. Ni baru 2022 tuan-tuan, 78 tahun lagi. Rasa dah arwah dah Ustaz. Tak apa, bawa-bawa tenang tuan-tuan. Itu nombor saja.
Tak. Itu nombor je tuan, jangan risau. Kalau Allah kata pergi, pergilah, insya-Allah. Tak, yang penting daftar haji dulu. Ini daftar haji tak buat pun 1,500. Perempuan-perempuan cerita pergi haji, daftar haji tak ada. Mana nak boleh pergi tuan? Sebab aturan Malaysia ni dia kena ada daftar haji. Tak, itu antara prasyarat dia. Sebab bila dah register dengan tabung haji, barulah nama kita ada dalam rekod dan sebagainya, barulah proses tu jadi mudah kan. Jadi mesti ada plan tuan-tuan, mesti ada perancangan, mesti ada dia punya aturan dia. Azan. Allahu akbar. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa La haula wa la quwwata illa La haula wa la quwwata illa Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Salatul qa'imah atas Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'asallahu maqaman mahmudan al-mazi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah saya sambung sedikit lagi insya-Allah.
Baik, saya nak sambung satu perenggan lagi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam syurga, ataupun apa punca orang boleh ramai masuk dalam syurga. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kamu bertakwa kepada Allah dan berbuat baik. Kemudian baginda ditanya lagi mengenai apa yang paling banyak menyebabkan manusia dihumban ke dalam neraka. Lalu baginda menjawab, berpunca daripada kedua rongganya. Yang pertama rongga mulut dan yang kedua kemaluan. Baik, tuan-tuan, kita buat kesimpulan di hujung ini. Dua punca besar manusia akan masuk syurga, iaitu iman dan takwa serta perangai yang baik. Sebab itu tuan-tuan, ibadah dan akhlak, ibadah dan perangai, ibadah dan tingkah laku, dia mesti berjalan serentak. Saya ulang sekali lagi, ibadah dan akhlak mesti jalan seiring, tak boleh tinggal satu di belakang. Minta maaf kita sebut, kadang-kadang ada orang solatnya bagus tak tinggal, tapi perangai tak bagus. Kadang-kadang jenis ada orang rajin puasa sunat, rajin sedekah, rajin itu, rajin ini, tapi akhlak tak berapa comel. Rugi tuan-tuan, rugi kita. Jadi kalau boleh, ibadah pun cantik, akhlak pun jalan cantik tuan-tuan. Ini orang yang paling untung. Ada dua benda ni, insya-Allah peluang besar nak masuk syurga sangat luas. Hari ini orang bercakap soal keruntuhan akhlak. Macam-macam lah tuan-tuan yang kita baca surat khabar, TV, radio, dengar semua ni. Macam-macam. Yang geng surau masjid, cara akhlak geng surau masjid. Kan? Yang pemimpin, cara pemimpin, rakyat, cara rakyat, jiran, cara jiran. Macam-macam nak kena hadap tuan-tuan. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, sesungguhnya aku diutuskan Allah untuk baiki akhlak manusia. Sehingga ada ulama sebut akhlak mendahului ilmu. Ulama kata akhlak mendahului ilmu. Tak ada guna ilmu sampai double triple PhD tapi akhlak tak ada guna. Itu kena ingatlah. Saya pesan untuk saya dan semualah yang menonton mendengar ni, mudah-mudahan kita jaga ibadah kita dengan baik dan kita jaga akhlak kita juga dengan sebaiknya, insya-Allah. Dan dua punca besar manusia dihumban ke dalam neraka. Yang pertama sebab mulut, yang kedua sebab kemaluan. Mulut ni macam-macam lah, mengata, mengumpat, mengeji, memfitnah, membawang, segalalah tuan-tuan yang dosa-dosa mulut yang semua orang tahu ni. Kemaluan ni melibatkan mungkin zina, benda-benda yang tak elok lah tentang kemaluan ni. Ini juga kena jaga tuan-tuan, sebab paling ramai masuk neraka dua punca ni. Tapi lidah paling banyak tuan-tuan, mulut tu paling banyak sekali. Jadi pakat-pakatlah jaga lisan kita, pertuturan kita, dan kita ambil lah tuan-tuan semangat hijrah yang kita kutip malam ni. Nah, kita baiki diri kita, kita semak balik akhlak kita, ibadah kita, insya-Allah. Dan apa pun kita kena letak Allah Ta'ala sentiasa ada dengan kita. Ada masalah, rojok pada dia, sebab dialah yang maha mendengar, dialah yang akan mengaturkan kita, dialah yang akan membantu kita, insya-Allah.
Bila Allah bagi pertolongan, tuan-tuan, tak ada siapa yang boleh halang. Dan kita kena ingat, pertolongan Allah, dia akan sampai pada kita tepat pada masanya, walaupun kita tak pernah jangka. Bukti dia apa, tuan-tuan? Ketika Nabi Musa dikejar oleh tentera Firaun, Nabi Musa pun tak tahu datangnya pertolongan Allah ketika dia dihimpit oleh tentera Firaun di belakang dia, dan di hadapan Nabi Musa adalah Laut Merah. Nabi Musa pun tak dia beritahu awal. Allah akan kata kat dia, okey, nanti kau lari kat sana, kau belah laut. Tak, Allah tak sebut awal. Benda tu hanya berlaku bila Nabi Musa dah menghadap Laut Merah, belakang dia tentera Firaun dah makin dekat. Ketika itulah baru turun pertolongan Allah. Idrib bi'asakal bahr, wahai Musa, pukullah tongkatmu ke arah lautan itu. Nabi Musa pun tak tahu, tuan-tuan, bila nak sampai pertolongan Allah. Jadi sebab itu kita mengharap, yakinlah Allah akan tolong kita, tuan. Dia akan tolong kita, insya-Allah. Percayalah. Jadi tuan-tuan, itu sedikit apa yang saya nak share pada malam ini. InsyaAllah perenggan yang berikutnya ada rezeki, mudah-mudahan kita akan sambung pada kuliah kita akan datang, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih pada muslimin muslimat yang sudi hadir pada malam ini, dan semua yang menonton live pada malam ni, alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita. Dan sebelum saya tangguh, saya minta izin satu pengumuman, sekadar perkongsian. InsyaAllah saya dalam perancangan untuk bawa jamaah menunaikan umrah pada bulan Disember nanti, bulan 12 lah, pada tarikh lebih kurang 14 sampai 25 Disember, pertengahan bulan 12. Masa tu dah cuti lah, cuti sekolah. Harga pakejnya lebih kurang 8,000 lebih, 8,300 ke 9,200, lebih kurang macam tu lah. Dan kita ambil di Mekah ni hotel yang paling depan sekali lah. Kita ambil Royal Sofwa Orchid, insya-Allah, dekat Menara Jam tu. Dan harga pakej itu juga kita masukkan sekali lawatan ke Taif. Taif pun masuk sekali. Masa tu musim sejuk, tuan-tuan, bulan 12. Taif tu dah sejuk dah, 2 kali ganda sejuk lah nanti. Dan lawatan selain lawatan biasa Mekah Madinah, dan ada sedikit juga lawatan tambahan di Madinah, itu pun dah masuk sekali. Dan kita akan ambil satu malam nanti untuk kita duduk di padang pasir, di satu tempat yang cantik, untuk kita berhimpun dan kita buat tahlil apa semua, tazkirah dan sebagainya lah, sambil-sambil makan kambing apa semua gitulah kot, insya-Allah. Dan masuk sekali dalam pakej juga adalah perjalanan dari Mekah ke Madinah. InsyaAllah kita naik kereta api laju tu lah, naik train insyaAllah. Dan kita akan masuk Mekah dulu dan keluar balik ikut Madinah. Itu lebih kurang lah. Kalau ada tuan-tuan yang bercadang, yang berminat nak join sekali, insyaAllah saya akan bawa rombongan itu. Nanti boleh jumpa saya lah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Selamat menyambut awal Muharram. Mudah-mudahan Allah terima segala amal baik yang kita buat setahun yang lepas, dan mudah-mudahan tahun yang mendatang ini akan memberikan 1001 kebaikan buat kita semua, akan diberikan rahmat keampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.